والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Bersih daripada kejahatan yang melarikan manusia. Jadi walaupun Rasulullah ini, para rasul, para nabi, mereka bersifat sebagaimana sifat manusia, tetapi tidaklah bermakna semua perkara-perkara yang ada kepada manusia, sifat-sifat yang ada kepada manusia, kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia, cacat celah yang ada pada manusia, rasul pun ada macam tu. Tak. Sebab itu walaupun bersifat sebagaimana sifat manusia, ada perkara-perkara yang manusia berlaku perkara tu kepada mereka, jadi pada rasul tidak. Sehingga kalau kita kata sakit sampai menyebabkan orang lari, menyebabkan jadi hina, itu tak akan berlaku kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala menyucikan, menyelamatkan mereka, membersihkan mereka, bersih daripada kecacatan yang melarikan manusia, dengan sebab mereka cacat, sakit kepada anggota tubuh badan mereka. Siapa pun daripada kalangan manusia tak berani menghampiri, mendekati mereka. Yang tu tak berlaku kepada para rasul. Okey, terus. Para rasul dikurniakan dengan keistimewaan dengan bersihnya tubuh badan mereka daripada kejahatan yang melarikan manusia. Oleh kerana itu mereka tidak dihadapi dengan penyakit yang menjijikkan dan menghilangkan keparasan akal. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka daripada terlibat dalam semua perkara tersebut. Kisah Nabi Ayub yang kononnya menghadapi penyakit kotor sehingga badan berbau seperti bangkai, manakala ulat-ulat keluar daripada jasadnya, sehingga baginda alaihissalam dibenci oleh isterinya. Ia sebenarnya sebuah kisah yang dusta lagi bohong. Ini masyhur kita dengar kan. Bahkan bukan kita dengar mari ceramah mulut orang, tazkirah, kuliah-kuliah agama di masjid, di surau. Yang tu memang selalu kita dengar. Bahkan memang ada pun dalam kitab tafsir. Sebab kerana itulah perkara ini tersebar secara meluas di seluruh dunia. Nabi Ayub ni sampai ulat penuh kat badan ni. Jadi sampai ulat tu jatuh, dia ambil balik tak kat tangan dia, nak bagi peluang ulat tu makan tangan dia, isi dia, maknanya seduk darah dia. Ya, kerana dia mempunyai sifat penyayang, kasih, rahmat kepada binatang, kepada serangga. Sehingga binatang apa dia, ulat yang jatuh daripada tubuh badan pun dia angkat letak balik. Yang ni selalu sangat kita dengar, masyhur sangat kita dengar daripada kita kecil lagi. Jadi dia kata di sini, berdasarkan pengajian pegangan ulama-ulama salaf, benda ni tak berlaku kepada para nabi dan para rasul. Ini cerita apa dipanggil? Cerita Israiliyat. Dulu kita sebut dalam tafsir, dalam hadis, dia ada cerita Israiliyat dan juga Syi'iyat. Syi'iyat ni orang jarang lah sebut, orang jarang dengar. Cerita-cerita daripada ulama-ulama Syiah memang ada dalam kitab lah. Cerita yang ditokok tambah, benda tu tak ada dalam agama Islam. Pendapat-pendapat itu, pandangan-pandangan, kisah-kisah, sejarah-sejarah, tak ada. Benda tu memang di sudut hakikat dan realitinya benda tu tak berlaku. Direka oleh para ulama Syiah untuk menarik cerita, menarik pandangan orang, menarik minat orang untuk mendengar cerita-cerita yang karut ini. Yang kedua dipanggil Israiliyat, maknanya cerita orang Yahudi. Asalnya orang Yahudi ni, dia ni duduk dalam agama Yahudi lah. Maknanya Yahudi, Nasrani. Dia mengaji-mengaji, jadi alim sebagai seorang ulama. Sebab itu disebut dalam Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ulama Yahudi dan Nasrani itu mereka menjadikan, mengikut ulama Yahudi dan pengikut ulama Nasrani, menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh ulama-ulama ni, mereka pegang sebagaimana kalamullah.
Mereka tak berani nak makan. Apa yang cakap ulama, semuanya betul. Seolah itulah kalamullah. Sebab mereka meletakkan ulama mereka ini suatu kedudukan, tahap, satu maqam yang sangat tinggi. Macam ulama-ulama Syiah, Al-Ma'sumin, terkenal dengan golongan Syiah ni, ulama mereka disebut dengan Al-Ma'sumin, orang-orang yang maksum, tak ada dosa. Bahkan ulama mereka itu lebih tinggi darjat daripada para malaikat muqarrabin. Ini disebut oleh Imam Khumaini di dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Hebatnya ulama-ulama Syiah ni. Jadi orang Yahudi ni banyaklah dalam kitab-kitab yang mereka tulis kan, masuk unsur-unsur cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tak logik dan sebagainya. Cerita-cerita ini ketika ulama-ulama Islam menulis kitab-kitab tafsir, mereka pun seduk juga, ambil juga pendapat-pendapat ulama daripada ulama Yahudi ni. Cerita-cerita Israeliat, orang ulama-ulama Yahudi diambil, masuk di dalam kitab-kitab Sunni juga. Sebab itu walaupun kitab Sunni, dia tetap kita kena tapih. Dia tak boleh lari juga maklumat-maklumat yang tidak benar yang disebarkan. Para ulama setelah menceritakan Sahih Bukhari, bila cerita tentang hadis-hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim kan, disebut apa? Asahul kitabul musannafah ba'dal Quran. Sahih Bukhari ni sahih kitab selepas Quran. Maknanya Quran semua sahih, lepas tu Bukhari, lepas tu Muslim ikut turutannya, dan Ibnu Majah yang akhir sekali Ibnu Majah. Ada pun kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis pun semua kena tapih. Quran saja maklumat tak perlu tapih. Sebab tu dia kata Bukhari seasah kitab yang paling sahih selepas Quran. Selain daripada tu, selain daripada Bukhari, Muslim tu, banyaklah tersebar, banyaklah kena tapih untuk kita menerima pakai maklumat yang tersebar dalam mana-mana kitab. Cukup banyak dalam kitab-kitab tafsir ni, unsur-unsur Israeliat. Okey, terus ia datang daripada cerita Israeliat, yakni cerita yang terkenal dalam masyarakat Yahudi, yang tidak harus dijadikan itikad dengan keyakinan, kerana ia bertentangan dengan sifat-sifat ketinggian yang terdapat pada diri para rasul. Okey, begitu juga orang nak ambil maklumat dalam Bible kan. Oh ni maklumat ni, cerita ni ada dalam kitab Bible ni. Lagilah kena tapih. Sama juga yang kita kata jumpa dalam kitab-kitab Arab, kitab-kitab tafsir pun kena tapih. Dalam Bible lagi lah beratus-ratus kali kena tapih. Okey, terus Al-Quran tidak pernah mengemukakan kisah-kisah seperti itu. Jadi maklumat ni apa yang berlaku kepada Nabi Ayub sebelum munculnya Nabi Muhammad, benda tu hak lepas. Bila ribu tahun dulu ataupun ratus tahun dulu, ini semua cerita ribu tahun dululah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Lagi-lagilah benda tu benda yang kita tak tahu, yang kita hanya boleh menerima maklumat ini bersumberkan daripada Quran ataupun Nabi SAW sendiri cerita bagaimana kedudukan yang sebenar yang berlaku kepada Nabi Ayub dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu. Okey, terus apa yang dikemukakan oleh Al-Quran ialah Nabi Ayub menghadapi penyakit daripada Allah. Dalam keadaan tersebut, baginda tetap tidak lupa untuk berzikir, berdoa, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit yang dialami baginda alaihissalam. Yang tu je Quran cerita, iaitu dia sakit kan, tak ceritalah sampai ulat makan badan dia dan sebagainya. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَأَيُّوبَ, dan Nabi Ayub, إِذْ نَادَى رَبَّهُ, ketika dia bermunajat, berdoa, merayu kepada Tuhannya. Sebab apa di sini dia tak sebut ilahahu, dia sebut Rabb. Karena Tuhan Rabb ni lah yang bersifat mencipta, mematikan. Selain daripada mencipta manusia, dia mematikan, menghidupkan, menyembuhkan penyakit, mendatangkan orang sihat. Itu sifat Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang bersifat dengan Rabb, mencipta, mematikan, menyembuhkan, menyihatkan. Ketika Nabi Ayub bermunajat kepada Tuhannya, anni massaniyad-durru, sesungguhnya aku ditimpa akan kemudaratan, menyentuh akan aku oleh mudarat.
aku ditimpa oleh kemudaratan. Kemudaratan yang dimaksudkan di sini apa dia? Sakit. Ya Allah, aku ni sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih daripada kalangan yang pengasih. Jadi bila kita dok tengok dalam Quran, dia tak minta, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ni, ya Allah. Dia kata, ya Allah, aku ditimpa musibah, aku ditimpa malapetaka, kesakitan, mudarat, bencana. Engkau adalah engkau adalah penyayang daripada golongan, daripada yang penyayang. Lebih penyayang daripada segala yang penyayang. Jadi terpulanglah kepada engkau untuk menentukan kedudukan aku, nasib aku. Sama ada nak berterusan aku ni sakit sampai bila-bila, terpulang. Kalau kau nak sembuh, aku pun terpulang. Jadi serah pada Allah. Sebab Allah lah yang mengetahui sesuatu perkara itu sama ada baik ataupun buruk bagi seseorang hamba. Bagi kita bila kena sakit, cepat-cepat nak sembuh kan. Itu bagi kita. Bagi Allah mungkin Allah Ta'ala kata lebih baik dia lambat sembuh. Bila lambat sembuh, dia banyak berdoa, banyak berzikir, dia lagi kuat hubungan dengan Allah, banyak mengadu kepada Allah, hubungan dia makin kuat. Biasa macam tu lah. Bila kita kena musibah, sakit demam ke, sesuatu malapetaka datang, kita angkat tangan tinggi, doa panjang, sujud pun lama kepada Allah. Yang tu yang Allah Ta'ala nak. Di dalam hadis Qudsi, hadis ni selalu kita baca, bila seseorang hamba itu dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala arahkan malaikat fasabbu alaihil bala, simbah bala atas kepala dia. Bukan percikkan air. Air itu kalau simbah satu badi ni basah kuyup kan. Bukan percik, bagi basah kuyup. Simbah bala atas kepala dia. Dalam riwayat yang lain, inni uhibbu an asma'a sautahu, aku nak dengar sangat, rindu sangat, cinta sangat, suka sangat nak tengok tangisan dia, rayuan dia, pengaduan dia, munajat dia kepada aku. Nak tengok kita menangis tu, kita merayu tu, khusyuk hubungan kita dengan Allah, munajat kita dengan Allah Ta'ala. Hak tu Allah Ta'ala nak. Kalau tidak, kita doa pun lalai. Bila doa kan, tak tangan tak apa je, tak tangan tak apa, kan nak angkat pun. Dia kalau kita dalam keadaan musibah, kita tertekan, angkat tangan pun tinggi kepada Allah Ta'ala. Jadi yang tu yang Allah Ta'ala nak, supaya Allah Ta'ala nak tengok hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuat ataupun tidak. Fastajabna lahu, kami mustajabkan baginya, bagi Nabi Ayub. Fakashafna, kami buka. Yalah, kami bukalah, maknanya kami hilangkan ma bihi min durrin, sesuatu yang menimpa dia daripada kemudaratan. Apa mudarat yang dialami, yang ditimpakan kepada Nabi Ayub? Sakit kuat kan. Kami bukakan, kami lepaskan. wa atainahu wa ahlahu wa mislahum, kami kurniakan kepada keluarganya seumpama mereka bersama dengan mereka, rahmat daripada sisi kami, wa zikra, peringatan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi peringat Nabi Ayub sebagai hamba dia. Orang lain yang menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala bagi sesuatu musibah tu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, terus. Kemudaratan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub AS dan ahli keluarga baginda sebenarnya termasuk ke dalam kemudaratan yang menimpa manusia biasa, yang termasuk di dalamnya para rasul. Jadi kalau manusia yang lain taklah sampai lagu tu kena kan. Jadi Nabi Ayub pun terima apa dia mudarat sebagainya, mudarat ataupun penyakit sebagaimana orang-orang yang lain. Bukan kata satu penyakit yang sangat pelik yang menyebabkan orang lari daripada dia. Okey, terus. Kedudukannya sama juga dengan ajal, sebagaimana ia menimpa manusia biasa yang lain, ia juga menimpa para rasul. Kesemua yang menimpa Nabi SAW tersebut tidaklah sampai ke tahap menjatuhkan martabat mereka sama sekali. Perkara harus bagi rasul. Berhubung dengan perkara harus bagi rasul, ia melibatkan segala perkara yang harus berlaku kepada manusia yang tidak membawa kepada kekurangan dari segi martabat dan kedudukan para rasul itu. Pada pandangan manusia, sebagaimana yang dimaklumi para rasul memang daripada kalangan manusia, harus berlaku kepada diri mereka apa yang harus berlaku kepada manusia-manusia yang lain, yang melibatkan kewujudan dorongan dan sensitiviti dalam batasan risalah yang dibawa mereka, yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai rasul yang diutuskan kepada para hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
harus kepada mereka makan, minum, melakukan persetubuhan dan lain-lain, sebagaimana harus kepada mereka redha, gembira, marah, malu dan juga takut. Harus juga kepada mereka terkena penyakit, tetapi penyakit tidak membuatkan mereka gagal melaksanakan risalah yang dibawa dan tidak membuatkan orang ramai lari daripada risalah tersebut. Berhubung dengan kisah Nabi Ayub AS yang terkena penyakit kronik sehingga menyebabkan masyarakat melarikan diri daripada baginda AS, itu satu bentuk pembohongan dan pendustaan yang dikaitkan dengan nama baginda AS, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Jadi maknanya satu cerita bohong lah, cerita yang tidak tepat, satu kisah, satu sejarah yang direka-reka yang menimpa Nabi Ayub AS. Begitu juga kita tengok sebahagian daripada tindakan perbuatan rasul ini, dia pergi jalan ke pasar-pasar. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menceritakan bahawa orang kafir pada masa itu petikai Nabi berjalan. Kenapa ni seorang rasul ni berjalan ke pasar-pasar, dia makan makanan? Allah Ta'ala kata itu dia manusia. Sebagaimana manusia dia perlukan makan minum, dia perlu kehidupan dia sebagaimana keadaan, sebagaimana kehidupan manusia yang lain. Rasulullah pun sama. Kalau orang lain boleh pergi jalan ke pasar beli barang kan, Rasul boleh tak? Boleh pergi, tidak mencacatkan kedudukan maruah dia sebagai seorang Rasul. minggu lepas daripada mula sampai akhir, malam Khamis juga rasanya ya, malam Khamis malam Jumaat, sampai akhir. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia mislukum, seumpama kamu. Bukanlah kata rasul ni ataupun para nabi dia pelik, dia manusia tapi dia kehidupan dia, perbuatan dia, penampilan dia pelik daripada manusia yang lain. Tak. Sebagaimana manusia yang lain buat, rasul pun buat macam tu lah. Cuma yang membezakan manusia biasa dengan rasul ini, yuha ilayya, yang tu je, diwahyukan kepada aku. Manusia biasa tak diwahyukan. Rasul pun manusia yang lain pun manusia. Tapi beza Rasulullah dan para rasul-rasul yang lain, apa bezanya? Bezanya yuha, mereka diwahyukan, yang tu je. Jadi kalau mereka tak dapat wahyu, ada tak kemuliaan? Beza tak kedudukan mereka dengan manusia yang lain? Tak ada beza, tak ada wahyu. Nama Muhammad, nama Nuh, Isa, Musa, nama atas nama kan? Nama-nama yang disebutkan ini Muhammad, Musa, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ini nama orang kan? Kalau demo ni tak dapat wahyu, ada beza tak dengan manusia yang lain? Kalau tak dapat wahyu, nama-nama yang kita sebutkan tadi tu, ada beza tak dengan manusia yang lain? Tak ada lah. Kenapa takut nak jawab? Kalau nama Muhammad, berlambak orang nama Muhammad. Tapi kenapa orang tak hormat Muhammad A dengan Muhammad B? Muhammad A ni dia tak dapat wahyu. Adapun Muhammad B, Rasulullah SAW, dia dapat wahyu. Itu yang membezakan. Kalau ilmu hakikat, makrifat, ni dia tanya pula Muhammad mana? Muhammad awal ke Muhammad akhir? Yang kita beriman tu, Muhammad mana? Bila orang tak boleh jawab, dia kata dia hebat. Dia kata tu lah tak mengaji. Orang duk mengaji banyak dah. Cuba-cuba soalan tu memang dia seorang yang mengaji cara sesat tu. Dia mengaji cara sesat. Orang tak boleh jawab lah. Orang mengaji syariat betul berdasar Quran hadis, mana nak sebut. Tak bahas isu Muhammad awal, Muhammad akhir. Muhammad mana? Muhammad tu lah Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Muhammad tu dia duduk bincang dalam Quran, wa khatamul anbiya wal mursalin, kesudahan para nabi dan para rasul. Muhammad tu seorang tu. Dia kita tanya Muhammad awal, Muhammad akhir. Kita tengok dalam YouTube, TikTok kan, geng-geng sesat ni, geng-geng makrifat ni kan, belajar ilmu yang laduni, hak karut-karut tu kan, hak bercanggah dengan Quran hadis tu. Dia tanya soalan pelik-pelik. Bila dia tanya orang tak boleh jawab, tu lah kamu tak mengaji, dia kata.
Mulalah dia nak kelentong. Sepatutnya mengaji ni jangan mengaji kulit. Mengaji ni dia kena mengaji isi. Syariat tu kulit. Dia kena mengaji isi. Okey, dalam ayat ni kata apa? Membezakan para rasul ini adalah yuha ilayya. Cuma aku diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Hari itu dah kita sebut Allah ni kita boleh sebut Esa, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Taala itu Esa. Kita juga boleh kata satu. Sebab itu Quran disebut oleh Allah di dalam Quran. Bila sebut satu, tak payahlah nak kiaskan. Kalau gitu makna satu boleh dibahagikan 1/2, 1/3, setengah. Sebab satu kan. Dia kira nak ulas apa pun, dia kait dengan matematik, kait dengan ilmu falsafah, nak bagi orang lari daripada akidah Quran Sunnah ni. Itu perangai orang duk mengaji akidah falsafah. Dia nak belit orang. Satu mana boleh sebut? Satu kepada makhluk, kepada manusia, dia kata tak boleh sebut, Allah Ta'ala boleh sebut. Jadi kita nak ikut dia ke nak ikut Allah? Allah Ta'ala kata satu, boleh sebut. Nabi pun cerita kat orang Allah Ta'ala tu satu. Dia kata tak boleh sebut satu, kena sebut Esa je. Okey, tengok Bermula Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, fastaqimu, hendaklah kamu istiqamah kepadanya, beriman dengan keadaan istiqamah. Fastaqima, yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun kan. Wa qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Syarat nak memperolehi kejayaan kemenangan kena istiqamah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah olehmu akannya, yakni akan Allah. Wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang yang musyrik, golongan yang menyekutukan Allah. Okey, terus. Adapun sifat-sifat muka surat 479. Adapun sifat-sifat yang boleh mencacatkan risalah yang dibawa oleh para rasul, seperti pensan yang lama, terkena penyakit sopak, kusta, gila, buta dan penyakit-penyakit yang lain yang melarikan orang ramai daripada risalah yang dibawa mereka. Sifat-sifat sebegini tertegah daripada mengenai mereka. Berhubung dengan sifat lalai dan lupa, kedua-duanya juga tidak harus kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan urusan perundangan sahaja. Seperti Rasulullah SAW pernah lupa dalam solat dengan tujuan mengajar manusia tentang cara menguruskan kesalahan dalam solat yang sebegitu rupa. Sebaliknya, lupa yang berpunca daripada syaitan adalah mustahil berlaku kepada para rasul, kerana syaitan sama sekali tidak mempunyai ruang untuk menguasai para rasul, kecuali jika disebutkan dalam kerangka beradab dan menunjukkan sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri 'ajaba. Okey. Lalu telah berkata qala di sini maknanya pembantu. Nabi Musa alaihi salam bersamanya ada seorang budak ghulam yang membantu dia. Ara'aita, tahukah engkau iz awaina, ketika kita telah berehat ila sahrati, kepada satu batu besar, fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku telah lupa apa dia hut? Ikan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurahu, tidak melupakan akan aku melainkan syaitan untuk aku mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, lalu ikan tadi telah mengambil jalannya di dalam laut. Dengan orang merasa takjub, dia mau bawa bekal Nabi Nabi Musa dengan ghulam dia, pengikut dia bawa bekal. Ikan tu dah mati, ikan kering lah kita kata. Bekal bila sampai di suatu tempat mereka berehat, cadangnya nak makan lah. Biasa orang pergi musafir macam tu kan, bawa sedikit bekalan makanan, minuman. Ikan tu dalam perjalanan dia boleh loncat balik lalu kut laut. Jadi heranlah dalam keadaan ikan tu mati. Ikan tu telah mati, kita kata macam ikan kering lah. Bekalan mereka berdua. Sebab Allah Ta'ala kata, kamu nak pergi cari hidir ni, kena pergi melepasi Majma'al Bahrain ni, maknanya dua laut yang bertemu. Kamu cari lagi depan tu akan jumpa apabila ikan tu hilang.
Apabila ikan tu hilang. Jadi ikan tu memang masuk dalam laut balik. Lalu Nabi Musa kata, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat para rasul. Seseorang yang mendakwa sebagai rasul sukar untuk diterima oleh masyarakat sebagai rasul. Dalam erti kata yang sebenar, meskipun mempunyai akhlak yang baik dan sumbangan yang banyak dalam masyarakat itu sendiri, ia perlu membawakan hujah dan bukti yang jelas bagi mensabitkan dirinya benar-benar Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan kepada satu-satu kelompok masyarakat. okey. Dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, tiba-tiba dia mendakwa dia seorang rasul, tak padan lagi, tak cukup lagi. Manusia takkan percaya lagi. Sebab akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia ni orang lain pun boleh berlaku macam tu, bukan kepada seseorang. Mungkin dalam satu tempat tu 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang boleh jadi. Tak cukup untuk membuktikan dia seorang rasul. Dia kata dia rasul sebab perangai dia begini. Tak boleh. Mesti dibuktikan dengan sesuatu perkara yang luar biasa. Orang lain tak ada, dia ada. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Yang demikian itu para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Apa kelebihan tersebut? Iaitu mukjizat. Okey, terus. Bukti tersebut membuktikan yang beliau benar-benar merupakan rasul yang diutuskan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila terdapat bukti tersebut, wajib kepada masyarakat menerima dan mengikut risalah yang dibawa oleh rasul berkenaan. Jika tidak, mereka akan menerima ancaman dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menolak rasul yang diutuskan kepada mereka setelah terbukti kebenaran yang dibawa oleh rasul itu. Bukti tersebut dikenali dengan nama mukjizat. Bila dah rasul ni kemukakan bukti dengan mukjizat-mukjizat yang banyak kan. Mukjizat yang paling banyak adalah mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad. Jadi bila rasul dia dah kemukakan bukti, lawan pula itu yang ada ancaman azab tu. Nak apa lagi? Tak percaya lagi. Selain daripada akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik kan, dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat. Mereka adalah utusan Allah untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala ni, ajak masyarakat kembali kepada Allah. Tak terima juga, lepas tu datangnya ancaman. Sebab apa alasan lagi? Manusia nak apa bukti lagi? Nak alasan apa lagi sampai tak boleh nak terima sampai macam tu? Jadi sebab itulah di negeri akhirat nanti Allah Ta'ala tanya para rasul, madza ujibtum? Bagaimana jawapan daripada kaum kamu? Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tanya para rasul, apakah respon daripada kaum kamu? Rasul menjawab lah. Sebahagian daripadanya beriman, sebahagian daripadanya lawan, walaupun telah dikemukakan bukti-bukti yang nyata, yang terang. Itu perangai manusia ni, buat macam mana pun, kalau dia mempunyai suatu akidah, kepercayaan, pegangan, dia tak goyang dia punya pegangan itu. Cerita bukti macam mana pun dia tak nak ikut. Ini berlaku kepada umat yang terdahulu, termasuklah umat Nabi Muhammad ini. Dikemukakan bukti yang terlalu banyak, mereka tetap tidak beriman. Okey, terus. Definisi mukjizat. Mukjizat merupakan dari hisi atau maknawi yang dibawa oleh para rasul yang tidak mampu dilakukan oleh seluruh manusia. Ketidakmampuan tersebut merupakan bukti yang mukjizat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang lain pun boleh buat, bukan mukjizat lah. Semua orang boleh buat, sebagaimana seseorang yang mengaku sebagai seorang rasul. Jadi orang lain tak boleh buat. Benda tu tak ada kepada orang lain, ada kepada rasul. Okey, terus. Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala memurnikan mukjizat untuk mensabitkan dan memperkukuhkan risalah yang dibawa oleh para rasul. Dan manusia dikehendaki mengikut dan mengamalkan agama dan syariat yang dibawa oleh para rasul. Dari segi definisi, mukjizat merujuk kepada perkara luar biasa yang dizahirkan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi tangan orang yang mendakwa sebagai nabi. Okey, dia panggil apa? Amrun khariqul adah. Mukjizat ni apa dia? Dia termasuk di dalam amrun khariqul adah. Perkara yang mencari adat. Banyak lagi lah sihir, maunah, istidras, irhas kan. Cuma kita nak bahas mukjizat ni apa makna? Perkara yang luar biasa. Apa maksud luar biasa? Biasa-biasa tak berlaku lah kepada manusia macam tu. Belah laut dengan tongkat sebagaimana Nabi Musa kan. Ketuk tongkat dia kepada batu, terpancar 12 mata air dan sebagainya. Ini dipanggil amrun khariqul adah, perkara yang luar biasa. Okey, terus.
yang berbeza dengan kebiasaan apabila wujud sebaran daripada orang-orang yang menolak risalah yang dibawa oleh orang yang mendakwa sebagai Nabi itu, dan apa yang dizahirkan oleh orang mendakwa sebagai Nabi itu tidak mampu dilakukan manusia-manusia lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.